بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وحكمة. Kita sambung berkenaan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam ialah contoh individu yang mempunyai keislaman diri dan istiqamah dalam menghadapi kerajaan kuasa besar dunia yang tunggal pada zamannya tanpa menyerahkan. Baginda alaihi salam pernah dihalau oleh keluarga dan negara yang kafir, lalu bermusafir atau berhijrah ke Palestin dan Mesir sebelum baginda kembali bermukim di Palestin sehingga kewafatannya pada usia 175 tahun. Hebatnya Ibrahim AS ini disebut kerana Ibrahim ummah. Ibrahim adalah ummah, seorang tokoh Rasul yang besar, macam satu ummah. Perkataan ummah dalam Quran dengan makna umat manusia. Umat Islam, umat bukan Islam. Dengan makna jamaah, kumpulan. Dan ummah dengan makna seorang Rasul yang besar, yang hebat. Walaupun seorang diri, tetapi kelebihannya satu ummah. Ibrahim adalah ummah menghadapi kuasa besar dunia. Adapun kerajaan Babylon dan rajanya itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam dunia sebelum mereka menerima hukuman yang lebih dahsyat pada hari akhirat kelak. Ibrahim berdepan dengan kuasa besar dunia yang tunggal, kerajaan Babylon ataupun Babylon. Rajanya nama Namrud yang menakluk dunia. Walaupun Ibrahim lawan dengan sedikit pengikut, Namrud dibinasakan oleh Allah di alam dunia dan akan terima hukuman dari akhirat. Nabi Ibrahim alaihissalam dikurniakan zuriat yang meneruskan perjuangan yang panjang secara bertali arus dan mendapat kelebihan kerana panjang perjalanannya. Perkara ini disebut dalam Quran. Ibrahim alaihissalam berjuang dalam masa yang panjang. Dan perjuangannya disambung oleh zuriatnya Nabi-Nabi daripada keturunan Ibrahim alaihissalam. Firman Allah Ta'ala, وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ.
وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ. Surah Anbiya ayat 71 hingga 72. Dan kami menyelamatkan Ibrahim dan Lut ke sebuah negeri yang kami telah memberkatinya untuk sekalian manusia. Dan kami telah memberikan kepadanya Ibrahim, Ishak dan Yakub sebagai suatu anugerah daripada kami, dan kami jadikan mereka orang-orang yang soleh. Bersama Ibrahim, anak saudaranya Lut alaihi salam. Jadi Nabi, jadi Rasul. Allah Ta'ala kurniakan anak Ibrahim, Ishak jadi Rasul, Ismail jadi Rasul. Cucunya Yakub jadi Rasul. Dan cicitnya Yusuf jadi Rasul. Alaihimussalatu wassalam. Lahir daripadanya zuriat Nabi-Nabi dan Rasul alaihimussalatu wassalam. Negeri yang diberkati di sini ialah negeri Syam yang mempunyai tanah yang subur, termasuk di dalamnya Palestin. Di Syamlah Nabi Isa bin Maryam alaihi salam diturunkan dan Dajjal akan dibunuh oleh baginda alaihi salam pada akhir zaman nanti. Ini mengikut satu riwayat. Negeri yang diberkati ialah negeri Syam. Termasuk Syam itu Palestin. Dalam istilah zaman dulu. Dan diriwayatkan Nabi Isa akan turun di akhir zaman membunuh Dajjal. Satu riwayat mengatakan Nabi Isa turun di Syam, di Damaskus. Dan bersemayang di Masjid Damaskus. Satu riwayat mengatakan turun di Baitul Laham di Palestin. Dua riwayat. Yang pentingnya Syam berlaku. Dan Nabi Isa ialah orang yang tugas oleh Allah membunuh Dajjal di akhir zaman. Dajjal ini ialah pemimpin Yahudi. Dan memang orang Yahudi, orang Zionis, termasuk Kristian Zionis, menunggu kelahiran Dajjal untuk menakluk dunia. Mereka berperang mati-mati hari ini nak tunggu Dajjal mari memimpin mereka. Allah Ta'ala izinkan Dajjal ini bermahrajalela selama 40 hari saja. Disebut adalah hadis. Sehari macam setahun, sehari macam sebulan, sehari macam seminggu, harinya panjang. Dan seperti hari-hari biasa, 40 hari saja. Lepas tu, Nabi Isa AS membunuh Dajjal di akhir zaman. Dan orang Yahudi dihapuskan. Ada Yahudi berkumpul di Palestin ramai-ramai untuk dikuburkan. Dan memang kalangan Yahudi Ortodok percaya mereka dikuburkan di situ. Dengan sebab itu, Yahudi Ortodok Natri Karta, mazhab Natri Karta, mengharamkan penubuhan negara Israel. Kerana tubuh negara jadi kubur. Untuk tamakkan riwayat bangsa Yahudi. Itu hukuman Allah di akhir zaman. Kerana Yahudi membunuh Nabi-Nabi alaihimussalatu wassalam. Nabi Isa juga daripada keturunan Ibrahim alaihissalam. Firman Allah subhanahu wa ta'ala. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. Surah Al-Ankabut ayat 27. Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub. Dan kami jadikan kenabian dan Alkitab pada keturunannya. Dan kami berikan kepadanya balasan di dunia. Dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk daripada kalangan orang-orang yang soleh.
Dia beri martabat yang tinggi. Pada malam Isra' dan Mi'raj, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Ibrahim AS. Berada di langit yang tinggi. Lebih pada Nabi-Nabi yang lain. Surah Al-Ankabut. Balasan di dunia beroleh rezeki yang lapang. Kediaman yang sejahtera dan luas. Sumber air yang deras. Isteri yang cantik dan solehah. Pujian-pujian yang baik. Serta semua orang menyukai dan menyenanginya. Semua agama mengaku Ibrahim agama dia. Di mana Yahudi kata Ibrahim Yahudi. Kristian kata Ibrahim Kristian. Orang Musyrikin kata Ibrahim Musyrikin. Maksudnya orang Hindu, Ibrahim ini Tuhan, Brahma. Brahma itu Ibrahim lah. Dianggap sebagai Tuhan. Ibrahim, makana Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniya. Walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim bukan seorang Yahudi. Bukan seorang Kristian. Ibrahim seorang Islam. Agama yang betul. Dan Ibrahim bukan seorang musyrikin. Ibrahim adalah menganut Islam. Demikian juga firman Allah Ta'ala. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimain laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak. Wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wab'ath bihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal 'azizul hakim. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. Surah Al-Baqarah. Dan ingatlah ketika Ibrahim bersama-sama Nabi Ismail meninggikan binaan asas-asas tapak Baitullah Ka'bah itu. Allah Ta'ala tugaskan Ibrahim dan Ismail mendirikan Ka'bah. Baitullah jadi kiblat kepada orang Islam di akhir zaman. Sambil kedua-duanya berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami amal kami. Sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami berdua daripada kalangan orang-orang Islam yang berserah diri kepadamu. Dan jadikanlah daripada keturunan kami umat Islam yang berserah diri kepadamu. Dan tunjukilah kami syariat dan cara-cara ibadat kami dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya engkaulah maha penerima taubat lagi maha mengasihani. Wahai Tuhan kami, utuslah kepada mereka seorang rasul daripada kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat firman-Mu dan mengajari mereka isi kandungan kitab Al-Quran serta hikmah kebijaksanaan dan membersihkan hati dan jiwa mereka daripada syirik dan maksiat. Sesungguhnya engkaulah yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Dan tiada orang yang membenci agama Nabi Ibrahim melainkan orang yang memperbodohkan dirinya sendiri. Kerana sesungguhnya kami telah memilih Ibrahim menjadi nabi di dunia ini. Dan sesungguhnya dia pada hari akhirat kelak tetaplah daripada kalangan orang-orang yang saleh, yang tertinggi martabatnya.
ingatlah ketika Tuhannya berfirman kepadanya, serahkanlah dirimu kepadaku, wahai Ibrahim. Islam. Nabi Ibrahim menjawab, aku serahkan diri tunduk taat kepada Tuhan yang memelihara dan mentarbiyat sekalian alam. Walaupun Allah Ta'ala suruh Ibrahim bersama anaknya mendirikan Kaabah. Berdoa juga supaya Tuhan terima kebajikan yang dibuat. Padahal mesti Tuhan terima dah. Pentingnya doa. Ibrahim juga minta Tuhan ampunkan dosa. Padahal Nabi-Nabi adalah ismah. Terpelihara daripada dosa. Kita yang tak Nabi ni, kena lebih lagi lah. Minta Allah Ta'ala ampunkan dosa. Ibrahim juga berdoa supaya dilahirkan berzuriatnya Nabi akhir zaman, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah makbulkan doanya. Nabi akhir zaman dilahirkan daripada zuriat Ibrahim alaihi salam, dan Allah Ta'ala menegaskan Ibrahim seorang Islam yang sebenar. Kerana menyerah diri pada semua perintah Allah Ta'ala. Apa sahaja Tuhan perintah, dia serah diri. Itu makna Islam. Perintah suruh sembelih anak, sembelih. Tuhan batalkan. Perintah suruh hantar isteri dan anak di tempat yang tak ada manusia, dihantarnya. Percaya pada Tuhan. Dan Tuhan beri rezeki selepas itu yang melimpah ruah di Mekah. Apa sahaja Tuhan suruh ikut. Tak tanya, tak soal. Kerana percaya pada rahmat Allah. Adilnya Allah. Ibrahim jadi contoh seorang Islam yang sebenar kepada seluruh manusia. Nabi Ibrahim AS membawa dakwah yang sama dengan para anbiya yang lain, iaitu menyeru kepada akidah tauhid, mengesahkan Allah dan menolak syirik, menolak adanya Tuhan-Tuhan yang lain berallah, serta beriman kepada hari kiamat, adanya hari akhirat, hari manusia dibangkitkan semula, ada syurga, neraka dan lain-lain. Baginda alaihi salam merupakan seorang Rasul yang diuji keimanannya dengan penyerahan diri yang paling ikhlas kepada Allah, yang dinamakan Islam, iaitu mematuhi apa sahaja perintah Allah. Sehingga baginda diberikan keistimewaan menjadi kekasih Allah yang bergelar Khalil, Khalilur Rahman, Khalilullah, yang paling disayangi oleh Allah. Bukan baginda alaihi salam juga menjadi bapa para anbiya, bapa nabi-nabi, dan daripada zuriatnya lahir Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nabi-nabi Bani Israel. Oleh itu menamakan agama yang lain selain daripada Islam sebagai agama Ibrahim adalah amal salah dan sesat. Sesungguhnya bumi Palestin dimakmurkan oleh Ibrahim AS atas dasar Islam. Bukannya atas dasar kebangsaan Yahudi, kerana bangsa itu belum wujud ketika zaman baginda Ibrahim AS. Orang Yahudi menegakkan negara Israel atas nama bangsa Yahudi, itu salah. Tak betul. Ibrahim yang memakmurkan Palestin bersama dengan orang Arab daripada kabilah Kanaan, yang juga zuriat Sam bin Nuh alaihi salam. Memanglah Yahudi juga keturunan Sam, Arab juga keturunan Sam. Sam bin Nuh alaihi salam. Tak dinafikan. Bangsa Yahudi ini lahir kemudian. Lahir selepas Nabi Yaqub alaihi salam hijrah ke Mesir mengikut anaknya Nabi Yusuf alaihi salam. 12 orang anak beranak anak Nabi Yaqub pergi ke Mesir
Setelah beberapa ribu tahun, barulah lahirnya satu bangsa, dinamakan bangsa Bani Israel. Kemudian, pada Bani Israel ini kemudian, dia kata dia lah yang dulu sekali, dia lah manusia, orang lain binatang mereka. Itu semua mengarut. Salah. Dan Allah Ta'ala suruh Bani Israel balik ke Palestin untuk tegakkan negara yang melaksanakan hukum Allah dalam kitab Taurat. Bukan di atas nama bangsa Yahudi. Menegakkan syariat Allah. Yang mewarisi ialah hamba-hamba Allah yang saleh. Yang beriman pada Allah. Bila Yahudi durhaka, tak dibenarkan masuk sesat 40 tahun di Padang Pasir. Setelah lahir generasi baru boleh masuk. Tegakkan negara sehingga negara Nabi Sulaiman AS yang menguasai dunia. Selepas orang Yahudi tinggal kitab Taurat, jatuh balik. Begitulah. Sehingga orang Islam ambil alih. Firman Allah Ta'ala menjelaskan melalui firman-Nya, Ya ahlal kitab, imma tuhajjuna fi Ibrahim وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاجتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين Surah Al Imran. Wahai ahli kitab, mengapa kalian berani memperdebatkan agama Nabi Ibrahim? Padahal Taurat dan Injil tidak diturunkan malaikat kemuliaan pada zaman Ibrahim. Macam mana kamu kata Ibrahim ini Yahudi Kristian? Ibrahim dulu lagi. Dulu pada Musa, dulu pada Isa alaihi wassalam. Belum ada Taurat dan Injil. Macam mana kamu kata Ibrahim ini Yahudi, Ibrahim ini Kristian? Patutkah kalian berdegil sehingga kalian tidak mahu menggunakan akal? Ingatlah kalian, ini orang-orang bodoh. Kalian telah memajukan bantahan tentang perkara yang kalian ada pengetahuan yang mengenainya. Yang diterangkan perihalnya dalam kitab Taurat. Maka mengapa kalian membantah perkara yang kalian tidak mengetahuinya? Dan ingatlah, Allah mengetahui hakikat yang sebenarnya, sedang kalian tidak mengetahuinya. Bukanlah Nabi Ibrahim itu seorang pemeluk agama Yahudi, dan bukanlah dia seorang pemeluk agama Kristian, tetapi dia seorang yang tetap berada atas dasar tauhid, mengesahkan Allah, sebagai seorang Muslim yang taat dan berserah bulat-bulat kepada Allah. Dan dia pula bukanlah daripada kalangan orang-orang musyrikin. Ibrahim bukan musyrikin, bukan Hindu, bukan Buddha, bukan itu. Sesungguhnya orang-orang yang hampir sekali pada Nabi Ibrahim dan berhak mewarisi agamanya ialah orang-orang yang mengikutinya dan juga Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini serta orang-orang yang beriman umatnya, iaitu umat Islam. Dan ingatlah, Allah ialah pelindung dan penolong bagi sekalian orang-orang yang beriman. Yang berhak dengan Ibrahim ialah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana menganut Islam. Nabi Ibrahim AS diberikan penghormatan untuk mendirikan Kaabah. Pada masa yang sama dikabulkan doa supaya dilahirkan daripada zuriatnya Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membawa Islam kepada seluruh alam hingga berlakunya hari kiamat. Baginda alaihi salam wafat pada usia 175 tahun mengikut riwayat paling sahih.
Umur dia 175 tahun. Riwayat yang sahih. Ringkasan Nabi kita Ibrahim ni ialah keistimewaan Ibrahim, keagamaan. Digelar sebagai kekasih Allah atau Khalilullah. Digelar sebagai bapa para anbiya, Abul Anbiya. Dikabulkan doa supaya Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW dari keturunannya. Dia beri penghormatan mendirikan Kaabah. Mempunyai ketajaman akal fikiran. Mempunyai kemahiran berhujah lawan Namrud. Mempunyai ketaatan yang tidak berbelah bagi kepada Allah SWT. Apa Tuhan kata ikut berlaku. Cabaran dakwah Nabi Ibrahim AS. Dakwah di Iraq, dakwah di Mekah. Dakwah di Iraq berdepan dengan bapanya sendiri yang menjadi pengukir berhala. Dilempar ke dalam api yang menyala. Tetapi diselamatkan oleh Allah SWT. Dihala keluar daripada bumi Iraq oleh kaumnya sendiri. Diperintah agar meninggalkan isterinya Hajar dan anaknya Ismail di padang pasir yang tandus. Diperintah supaya mengorbankan anaknya Ismail AS atas perintah Allah SWT. Dan tak sebut menyeru manusia supaya menunaikan haji. Mempunyai kebijaksanaan dalam mencari kebenaran. Menyerahkan segala ketentuan kepada Allah dengan ikhlas. Memiliki kesabaran dan kegigihan dalam perjuangan. Menghadapi kerajaan kuasa besar dunia dengan berserah pada Allah dan istiqamah. Ini istimewa Nabi Ibrahim AS. Wallahu a'lam.